Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam Waalaikumsalam. Rancangan Cewa. Tak adalah dalam episod keempat Selingkah Idea. Kita sembang santai-santai. Apa khabar Puan Min dengan tetamu kita hari ini, Puan Izzatul Marini, ataupun kita lebih mesra kita panggil Kak Izzat lah. Ya, ya. Salam. Apa khabar semua? Sihat? Sihat ni Alhamdulillah sihat. insyaAllah. Okay, so kita mula ni first pertama sekali sebelum kita pergi lebih jauh, kita share dululah apa yang perlu di share tu supaya ada manfaat daripada perbincangan kita hari ni, kita kongsi dengan lebih ramai orang lah. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ni Puan Nirni, Puan ini dari Shah Alam macam biasa kan? Ya betul. Belum berhijrah lagi. Setakat ni. Saya pun belum lagi. Saya pun masih dekat Selangor ni. Tapi ada cita-cita jugalah nak pindah dekat utara kan. Ada cita-cita lah nak pindah tapi tak buat lagi. Puan Izzah dari mana ni Puan Izzah? Saya daripada Hulu Selangor. Hulu Bernam, Hulu Selangor. Hulu Bernam. Dah dekat bahagian atas jugalah kan. Dah menghala ke sana. Kenapa dia jadi? Okey, sementara Puan Nirni tengah buat adjustment dia punya kamera tu kan. Okey dah. Dah okey dah? Ya, alright. Okey. So malam ni sebenarnya kita bawakan satu lagi topik kan. Kita bawakan satu lagi topik. Jadi kita kata seperti biasa kalau orang lain cerita hal lain kan malam Jumaat, kita cerita banyak idea-idea yang kita nak bawa ni malam Jumaat. Sambung je lah. No problem Puan. Kalau saya terputus sambung. Kita sambung nyawa. Sambung je. Betul. Sambung nyawa. Okey. Ni Puan ni untuk dengan Puan Izzah jadi sebelum kita mula lanjut ni mungkin kita bagi sikit background kan Puan ni sebab sebenarnya masa kita bincang tu kita kata tentang pendidikan anak-anak kan, tapi kita ada macam-macam orang cakap kita ada latar belakang yang pelbagai. Ada mak-mak yang ada anak kecil lagi, tapi ada mak-mak yang anak dia mungkin dah masuk remaja. Dan ada mak-mak yang anak dia mungkin dah masuk tahap tinggi sikit lah. Jadi ada pula mak-mak yang ada semua ni. Ada yang mak-mak pula ada anak ni semua tiga-tiga kategori. Jadi sebelum kita orang kata kita pergi jauh kan. Jadi mula-mula sekali mungkin kita review sikit latar belakang keadaan semasa. Kalau macam saya sendiri saya ada kombinasi lah. Anak yang dah remaja, kemudian yang masih sedang sekolah rendah dan ada yang tadika. So dia adalah 3 tu kan sebab ramai. So dia ada 3 kategori tu. Jadi banyak-banyak ni dia pun ada banyak masing-masing ada orang cakap ada fikiran masing-masing kan anak zaman sekarang. Jadi macam Puan Erni mungkin Puan Erni pun sebab Puan Erni masih ada Puan Erni dia ada 3 orang so dia ada separuh dan semuanya masih kecil-kecil lagi kan. Puan Izzah macam mana Puan Izzah? Saya ada yang sulung 22, yang kedua 17 dan yang ketiga yang bongsu tu 15 lah. Jadi saya memang menuju ke dewasa dan remaja. Semua dah remaja tu. Jadi sebenarnya ialah dulu-dulu dia kecil kan, lepas tu dia besar semua apa-apa pun semua tu ada fasa. Kita pun pernah muda juga kan, kita pun dulu pernah lah jadi remaja juga. Jadi mungkin kalau kita boleh mulakan sedikit kan, kita kata sebagai masa dulu kita kecil-kecil mungkin mak bapak kita ada layanan yang tertentu kepada kita kan, tapi kita sendiri bila dah jadi mak-mak ni kita pun ada satu layanan. Kalau nak sebutnya macam expectation lah kot cita-cita macam harapan kepada anak-anak kita tu kan. Jadi kalau macam kita kata macam kita dulu zaman dulu tak ada kita berbeza lah kan. Kita kata okey waktu belajar memang
mak kata belajar betul-betul kan, masuk universiti, dapat orang cakap apa, dapat kerja yang baik. Jadi sasarannya lain. Macam zaman sekarang mungkin keadaan tu dah berbeza sikit kan. Jadi mungkin kita boleh cerita sikit kan, Puan Ernie dengan Puan Izzat kan, kita boleh cerita sikit apa sebenarnya pengalaman kita dulu kan dengan yang sekarang ni, kalau kita dapat bezakan kan. Sebab dulu kita jadi anak kan, sekarang kita dah jadi mak ni kan. Jadi mungkin kita boleh cerita sikit lah pengalaman. Puan Izzat nak mula dulu ke, Puan Ernie ke? Boleh. Kalau Puan Min cakap pasal apa, kita dulu jadi anak, lepas tu sekarang kita jadi mak kan. Waktu kita jadi anak dulu, kita tak boleh membantah. Kita memang tak boleh membantah kan, kalau ikutkan pengalaman saya lah. Sebab saya tinggal dengan datuk, dengan atuk, dengan nenek, dan ada makcik, pakcik semua kan. Jadi saya ni alhamdulillah direzekikan dapat masuk ke sekolah bersama penuh. Jadi bila kita masuk asrama penuh, selepas SRP tu kita dah tahu dah kita ni tak cemerlang di mana. Kan, saya dah nampak dah saya tak boleh di sains tulen. Saya kena beralih ke sains sosial. Tapi waktu tu bila kita beritahu pada atuk, pada nenek kan, pada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kita perlu bertukar aliran, mereka tak boleh terima. Walaupun pada waktu tu saya berasal sekolah di asrama penuh di Pahang, dan kalau menurutnya kalau saya nak tukar ke sains sosial, saya perlu pindah ke sekolah menengah sains Selangor. Still asrama penuh. Tapi orang tua kita memang tak bagi. Dia kata tak boleh. Duduk je dekat situ dan belajar. Walaupun kita tak cemerlang sains, kita memang tak cemerlang fizik, tak cemerlang kimia, tak cemerlang bio, admaths apatah lagi kan. Saya selalu kata dekat anak-anak, admaths tu tak jumpa dekat dalam sijil SPM tu, kat mana result dia, sebab fail kan. Tapi kita harung jugalah sampai habis SPM tu, sebab kita memang tak berani nak kata apa-apa dengan orang tua kita macam betul. Dan bila saya sambung belajar, saya dapat masuk UiTM Shah Alam. Habis satu semester tu, saya dapat pula tawaran masuk maktab. Kita waktu tu dah dapat 3.5 ni, dah dapat dean list. Kita rasa macam okay, this is my line, ini yang passion saya, undang-undang kan. Tapi parents kita sekali lagi cakap, tak usahlah jadi cikgu lah, masuklah maktab. Dan kita berhenti juga. Tapi yelah, akhirnya kita ikut cakap mak ayah tu, itu adalah yang terbaik untuk kita. Cumanya pada waktu itu kita tak ada say untuk nak tentukan ke mana kita nak pergi kan, selepas kita habis belajar lah. Maknanya kita masih lagi ada ibu bapa yang nak masuk ke dalam kita punya perjalanan kan, dan kita mendengar kata ibu bapa lah. Kalau macam anak-anak zaman sekarang lah, saya nampak kan, kita lebih kepada kita kena accommodate dia orang. Sebab macam saya sendiri kan, anak saya yang sulung, saya buat kesilapan besar lah dengan anak saya yang sulung. Sebab saya nak dia ikut apa yang saya nak, dan akhirnya bila dia tak capai apa yang saya nak tu, saya frust. Bila saya frust, saya sebenarnya menjadikan dia sedih. Saya menjadikan dia sedih, dan saya tidak ada kepercayaan kepada apa yang passion dia. Macam anak saya, dia passion dia ialah aquaculture, ikan kan. Jadi saya mula pada peringkat awal tu saya tak boleh terima tau Puan Ernie. Saya memang tak boleh terima. Kak Izzat memang tak nak terima benda tu. Macam duk fikir masuk college vocational, tak nak lah, kita tak nak hantar anak kita college vocational. Dan bila orang lain bercerita anak dia orang dapat berapa A, anak kita ni tak ada dapat apa-apa, kita rasa macam ya Allah ya Tuhan tu, kenapa anak kita tak boleh jadi macam aku. Kita nak anak kita jadi macam kita kan. Kesilapan kita lah, kita nak anak kita jadi macam kita ataupun lebih baik daripada kita. Dan kita tak ambil kira kemampuan dia, minat dia kan. Mungkin kalau ikutkan lah Puan Min. Kalau macam mungkin pengalaman Puan Izzat dia lain sikit, terbalik. Macam saya dulu sebenarnya, waktu saya transisi nak buat keputusan sekolah memang masuk sekolah asrama lah kan. Rupa-rupanya sebenarnya mak bapak saya disebabkan keadaan, saya dapat masuk satu sekolah asrama, dan selepas saya masuk sebulan lepas tu dapat satu surat sekolah asrama yang lebih baik. Tapi mak bapak saya rahsiakan sebab dia kata kos nanti double, kos tak ada lagi belanja nak dibelanjakan. Jadi bila saya tahu tu, sebenarnya mula-mula tu macam kecewa lah sikit kan, tapi lepas tu saya dah tak rasa apa-apa. Dan bila nak buat keputusan nak sambung belajar tu, sebenarnya saya tak ada exposure. Maksud saya bukannya tak ada pilihan, tapi tak ada
exposure tu pasal tak tahu. Kita kan orang kampung, mak bapak kita pun ikut je apa cakap. Kata cikgu cakap sekolah tu bagus, pergi hantar dia. Jadi mak bapak pun ikut kan. Jadi maksudnya apa orang cakap bukan kerana nak ikut sangat cakap orang tua tu, tapi tak ada akses kepada information. Dia senangnya tak ada akses waktu tu lah, tak tahu. Follow je lah. Okey lah, ada dekat sini. Dekat sini lah. Lepas tu bila kawan-kawan keluar pun kan lepas tingkatan 3 kawan-kawan keluar pergi sekolah lain, tak buat application pun, maksudnya sebab waktu tu saya faham lah sebab mak bapak fikir bila pindah sekolah tu ada kos kan, jadi biarlah kat situ aja, maksudnya dah disusun belanjanya macam itu. Jadi keadaan saya berbeza sikit, bukan sebab apa cakap kita nak ikut mak bapak tu, tapi sebenarnya dua-dua, mak bapak ada kekangan, saya sendiri pun waktu tu ada kekangan kan. Jadi sebab zaman saya memang tak pandai. Masuk tingkatan 5 pun tak tahu sinema atau apa, panggung wayang pun tak tahu. jadi maksudnya naif sangat lah zaman tu kan, zaman saya, sebab saya betul-betul kira orang kampung. Jadi itu pengalaman saya masa nak buat decision tu, tak ada apa orang cakap, maksudnya tak ada sangat. Jadi lepas habis daripada tingkatan 5 tu baru mak bapak, sebenarnya mak bapak saya antara anak-anak adik-beradik saya paling bertuah kerana diberi sepenuh kebebasan untuk pilih. Tapi saya sendiri waktu tu tak ada guide. Maksudnya tak ada guide, tak ada, yelah mak bapak tak tahu kan, jadi dia biarkan kita pilih, itu kita tak ada guide. Jadi bila tak ada guide, ikutlah apa yang orang sebut best. Okay, sini best, okay, sini bagus. Jadi kita macam keadaan saya berbeza sikit. Waktu tu pun tak ada apa cakap saya rasa sebab saya tak minat sains. Saya tak minat sains. Saya buatlah juga sebenarnya kelas sains sebab waktu tu lepas habis SRP kan, PMI SRP macam tu, cikgu kata keputusan awak ni kena pergi sains. Sebenarnya saya tak apa suka, tapi buat jugalah kan, sebab yelah kan, ikut saja. Yang ini saya pula ikut cakap cikgu. terpaksa ikut sistem, buat je lah sains tu. Jadi bila lepas daripada tu terpaksa follow the flow, dia macam tak tahu, ikut je lah, ikut je. Itu pengalaman masa tu. Jadi dia berbeza sikit lah dengan Puan Izzat kan. Jadi bila bercakap pasal anak ni sebenarnya mencabar, samalah macam Puan Izzat sebut tadi kan. Dia ada fikiran dia sendiri kan, dia macam seolah-olah ada rencana dia, tapi saya dalam keadaan ini saya berbeza sikit. Macam Puan Izzat ada certain expectation anak kena jadi anak nak dapat macam tu kan. Macam saya tak. Saya sampai cakap tak payah masuk universiti. Saya kata tak payah masuk universiti. Suami saya marah. Dia kata tahu tak anak awak tu dia termasuk dalam budak-budak yang top 10 dalam kelas dia. Saya diam macam kan. Saya kata jangan jatuhkan motivasi dia. Tu kan. Jadi tapi saya diam je sebab saya sebut, saya kata masuk form 6. Masuk form 6 tak apa, saya kata. Masuk form 6 tak apa. Kalau tidak saya kata masuk college kemahiran. Saya memang cakap. Saya memang cakap masuk college kemahiran sebab yelah kita dah faham kan dia struggle. Dari kecil kita dah tahu dia struggle. Contoh dia ada ciri-ciri dyslexia contoh. Dia ada ciri-ciri dyslexia ni, dia struggle masa dia belajar tu dia struggle. Jadi saya faham benda tu. Saya kata jadi saya tak force. Saya kata tak apa. Form 6 saja saya kata. Jadi tapi suami saya marah sebab letak lower expectation. Dia kata jangan, biar dia. Saya pun okey, saya kan okey. Lepas daripada tu saya pun slow down sikit lah, macam Puan Izzat cakap lah, untuk dia pilih. Sebab itu anak sulung saya, jadi saya belum ada experience. Cuma kalau nak diingat macam abang saya dulu kan, abang saya pun adalah antara adik-beradik saya ada 2 orang saja yang masuk betul-betul universiti lepas SPM kan. Abang saya pun macam tu. Dia follow sistem. Jadi akhirnya dia buat benda yang dia nak. Tapi kalau macam point ni okey ke tu? Point ni lain dia masa terputus. Lain tadi putus, saya tukar gadget. Okey, tak apa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya kan, saya ni sebab saya cikgu. Jadi anak-anak buah ke sepupu-sepupu bila dia belajar, dia akan pergi pada kita untuk minta nasihat. So saya selalu macam kalau kawan-kawan kan bila ada anak dia orang tak dapat result bagus ke apa ke, saya akan cakap
tak baik. Kita kena raikan anak kita. Tapi bila benda tu berlaku dekat diri saya sendiri, memang saya tak boleh cope dengan keadaan tu. Saya tak boleh terima bila anak saya tak excellent belajar kan. Tapi tang menasihatkan orang tu bukan mainlah kita ni macam tak apa, we are proud of you, tak kisah you dapat berapa pun, kita bangga dengan awak. Tapi bila dekat anak kita tu 3 hari jugalah saya tak bercakap dengan dia sebab saya geram waktu dia tak dapat apa yang saya expect kan. Tapi itu kesilapan saya lah, sebenarnya kesilapan saya yang saya akui dan saya belajar lah. Jadi bila dengan anak yang kedua dan yang ketiga tu saya tak berapa streskan dia orang lah dengan benda dia. Maknanya you ikutlah apa kemampuan you dan you tak payahlah macam saya tak nak paksa lagi dia orang. Sebab arwah suami pernah kata awak ni, dia kata awak duk paksa-paksa anak ni macam dapat excellent ni. Sebenarnya dia kata awak sebenarnya nak suruh jaga air muka awak ke, dia kata. Sebab macam dia kata awak malu ke, dia kata bila orang cerita-cerita pasal orang hebat, awak rasa malu ke bila orang tanya. Jadi dia kata kenapa awak nak kena, awak dah tahu anak awak tak boleh, kata awak paksa anak awak. Jadi daripada situ kita belajar lah, benda tu memang kita salah sebenarnya. Jadi kalau mungkin Puan ni pun ada pengalaman sikit lah. Kalau macam saya kan Puan, waktu anak kecil sekalipun saya ada masalah. Jadi bila saya dah tahu masalah saya elakkan. Sebab salah satu perkara yang saya belajar adalah to parent and to teach is two different skill. I can be a good teacher but I may not be a good parent. I can be a good parent but not necessary I can be a good teacher. Jadi bila saya faham konsep tu, saya pegang. Masa ayah saya marah saya. Ayah saya marah saya sebab bila saya ajar anak mengaji saya tak sabar. Dia kata, kamu nak anak kamu tu cepat ngaji pandai macam kamu ke? dia marah, dia marah. Sebab saya kata, lepas tu bila ayah saya marah saya, yelah kita dah tua-tua ada anak kan. Lepas tu bila dia tegur, dia tak adalah marah. Maksudnya bila dia tegur tu saya tersentak sikit. Saya kata, yelah kan. Itu sebabnya saya kata kena ada ustazah ataupun cikgu lain yang kena ajar anak saya. Sebab saya masa tu kita muda, masa anak kecil kita masih mak muda. Jadi kita nak kawal tu jadi macam geramnya. Macam ni pun tak tahu geramnya. Rasa Ernie pun mungkin ada pengalaman tu kan. Sebab anak-anak, bila anak yang tengah stage yang skor rendah tu kan Puan Min, kita memang mencabarlah kalau bab-bab mengajar. Memang anak-anak saya tak pernah belajar dengan saya. Macam mana Puan ni? Dia orang tak sanggup. Puan ni macam mana? Lain dah okey dah Puan ni? Saya ni macam ketinggalan sebab gini lah, kalau hilang tu hilang ya. Okey, sebenarnya okey ni kita jawab sikit lah. Macam saya memang anak kecil ya. Tapi saya sejujur, saya sendiri seorang pendidik. Saya cikgu tadika lama. Lepas tu saya di UK pun saya jadi volunteer ngajar budak kecil, baby, baca buku. So saya tak nak kata cikgu tadika tu akan baik dengan anak sendiri, tapi secara alamiah saya sendiri dengan anak-anak tu sabarlah. The best teacher tak juga. Maksudnya tu saya rasa normal sebab bila kita dengan anak sendiri kita expectation kita tinggi. Terutamanya yalah sebab kita akan bersama dengan dia sampai dia dewasa. Mungkin bila anak-anak tadika ataupun anak kecil di sekolah ni kita rasa ini fasa kita dengan dia. Nanti dia masuk sekolah rendah dia dengan cikgu lain. Tapi bila dengan anak sendiri kita akan melalui bersama dengan dia dari dia 4-5 tahun ke dengan kita. Dari dia sekolah rendah pun kita sampai sekolah menengah sampai dia ni lah orang kata kan jadi berdikari kan. Jadi satu panjang dengan kita, jadi expectation kita lebih tinggi. Itu yang saya dapat rasakan lah. Jadi nak katanya berbalik pada pilihan apa semua. Macam saya sendiri pun lebih kurang jugalah background lain, bekerja bidang lain. Tapi bagi saya ia lebih kepada soft skill dan terutamanya sekarang. Macam juga dari segi kita, selama saya di kecil di UK kan dia jadi banyak kita melihat ikan bakat. Maksudnya bukan nak kata sistem di Malaysia yang berbeza, sistem di sana yang berbeza. Jadi saya lebih kepada belajar sambil bermain. Jadi kita tak stres.
di sini. Jadi mungkin kita lepas buat kerja sekolah, okey, ya, strict kan dengan anak. Of course anak saya setiap hari belajar contohnya, jadi terutamanya PDPR kan. Tapi katanya ia adalah perjalanan berterusan. Jadi memang menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Itulah, tapi budak-budak sekarang ni, anak-anak zaman sekarang ni dia bagi saya lah dia lebih terbuka, terbuka. Kalau kita kata nak jadi cikgu, nak jadi guam, nak jadi benda yang tipikal tu, tapi sekarang tak ada dah. Sekarang ni one of the cita-cita anak-anak ni ialah menjadi influencer. Saya duk dengar dia nak jadi YouTuber, nak jadi influencer, nak jadi gamer, nak jadi macam-macam lah, footballer pun ada. Tapi kalau bercakap tentang cita-cita ni, seingat saya kan, semenjak 4 tahun lepas saya sampai satu tahap kita kata sebenarnya kita tak perlukan cita-cita. Ini mungkin satu perkara yang saya sebut ni mungkin dia akan jadi konflik sikit, sebab kita sebenarnya tak perlukan cita-cita. Anak-anak kita sebenarnya tak perlukan cita-cita. Apa yang mereka perlukan tu adalah impian tu sebenarnya. Impian tu, dia dreams. Apa benda yang dia nak contribute, apa benda yang dia nak buat. Jadi masa anak-anak saya masuk sekolah rendah, cikgu tanya, anak sulung saya, cikgu tanya, awak besar nak jadi apa? Dia cakap dengan cikgu, bila saya besar saya nak jadi kawan mak saya. Sebab saya sentiasa bila pegang anak saya kat rumah, saya cakap besar jadi kawan mak besar jadi kawan mak you know? Sebab saya tak cakap besar jadi orang pandai kena jadi cikgu, saya tak sebut. Jadi agaknya anak saya tu sampai cikgu gelakkan kan, macam alah budak ni tak ada cita-cita kan. Tapi bila tanya besar nak jadi apa, saya besar nak jadi kawan mak. Jadi sebenarnya mula-mula tu saya dengar rasa macam saya silap ke? Saya buat salah ke? Tapi lepas tu saya nampak sebenarnya dia explore sendiri tanpa saya perlu tanamkan pada dia. Tapi sekarang bila dah anak yang sulung tu dah lepas sikit, saya yang lain-lain ni saya cakap. Saya kata contoh anak nombor 2, saya kata kamu ni suka mengemas. Dia suka mengemas. Dia organize things very well. Kalau sidai baju tu dia kemas, menyapu dia kemas, dia akan buat sampai habis. Jadi saya cakap dengan dia, saya kata bagus kalau jadi project manager ataupun jadi secretary, sebab awak ni kemas lah, awak detail. Saya sebut. Saya sebut macam tu je lah. Saya tak ada cakap okey besar jadi secretary besar, saya tak sebut. Tapi saya cuma cakap bagus ni, boleh jadi orang yang macam ni. Saya sebut. Semua anak-anak saya dah jumpa dah. Jadi saya akan sebut. Macam anak nombor 3 saya kata kamu suka buat orang gembira. Boleh jadi ahli psikologi ni, saya kata. Saya sebut je tapi saya tak cakap. Tapi itulah kita kata dengan pengalaman. Tadi kalau macam Puan Izzat saya tak tahu, tapi macam saya sekarang pendekatannya, saya tidak memberatkan kepada cita-cita tetapi lebih kepada tengok bakat dia. Saya kata ini yang you boleh buat, itu je. Saya tak kata okey jadilah anak yang nombor 4, yang nombor 4 ke? Tak, nombor 5. Anak nombor 4 saya ada learning disability. 4, okey. Yang nombor 5 saya sebut dia. Saya kata ada potensi jadi peguam. Sebab dia suka bercakap on behalf. Lepas tu dia protect everybody lah semua kat rumah tu kan. Jadi saya kata okay, dia protect everyone, nak bercakap on behalf everyone. Dia ajar semua orang, okay, ada potensi ni nak jadi peguam. Saya cakap macam tu je. Jadi kalau macam Puan mungkin Puan ada pengalaman. Bila anak yang pertama tu kita cuba bersikap terbuka kan. Masa dia lepas dapat keputusan PMR tu, Puan Min, saya dengan suami duduk dengan kaunselor dia separuh hari. Masa kita duduk, kita cakap okey kat sini Umi nampak awak kat sini. Kita try to settle banyak benda lah, sebab
anak saya yang sulung tu lelaki. Jadi pada waktu remaja kan dia banyaklah konflik dia dengan ibu bapa, adalah dia rasa kita tak pay attention kat dia lah, kita selalu salahkan. Jadi kami spend separuh hari dengan kaunselor dia, kita aturkan betul-betul, kita explain semua benda dengan dia, make it clear dengan dia. Lepas tu dia kata dekat ayah dia kata dia nak masuk college vocational, dia nak ambil bidang perikanan. So ayah dia kata kita apa, pergilah, buatlah. Jadi kami biarkan dia buat perikanan, dan sekarang ni pun alhamdulillah dia dah buka kedai ikan dia sendiri. Sehingga saya lupa yang anak saya yang kedua sekarang ni dah 17, saya lupa nak tengok, saya lupa nak jenguk apa dia nak jadi selepas ini. Jadi baru-baru ni kawan sepejabat cuba tanya pada dia kan, kawan saya tanyalah, kakak lepas ni kakak nak buat apa, kakak nak masuk form 6 ke, kakak nak masuk politeknik ke, kakak nak pergi college ke apa. Dia tak nampak. Jadi kawan saya kata, engkau tak discuss ke dengan anak engkau macam what to do after this? Cakap, ya Allah, kita terlupa. Ada satu waktu pula yang macam kita jeda, kita terlupa benda tu kita perlu tengok. Jadi saya pun baru-baru ni saya tengoklah dengan dia, macam saya kata, okey kakak nak buat apa sebenarnya. Lepas tu dia kata, kakak ingat kakak nak masuk form 6 sebab saya nak buat form 6 lah, lagi mudah nanti lepas tu saya boleh masuk U. Dan saya kata, okey tak apalah, kalau you dah kata you nak masuk form 6 dan masuklah form 6. Tapi pada masa yang sama saya nampak dia ada kebolehan memasak. Jadi saya duk cakap juga dengan dia, kakak pandai memasak. Kalau kakak masak selalu sedap. Jadi why don't you pergi macam ambil culinary ke apa-apa ke lepas ni kakak. Lepas tu dia kata, tak minat lah, saya tak minat. And then dekat sekolah dia ambil bidang business, dia ambil perniagaan. Jadi saya kata kat dia, kenapa tak sambung belajar ambil perniagaan, diploma perniagaan ke apa-apa. And then lepas tu nanti kita kata sedar sendiri, alamak, kenapa aku yang tentukan apa dia nak buat kan, biar dia tentukan, biarlah dia tentukan apa yang dia, jangan paksa dia. Sebab macam mungkin saya, diri saya sendiri, saya nampak, baik kakak buat diploma di politeknik sebab saya mengajar di politeknik. Jadi pada saya mungkin bias sikit. Belajar di tempat Umi mengajar. Jadi senang lah, boleh pergi sekali. Saya tak memandang macam dia tak minat itu, dia nak buat benda lain. So biarlah dia explore benda lain kan. Macam saya tak nampak benda tu. Jadi baru-baru ni memang kita duduk lah, kita plan. Okey, kakak nak buat apa, kalau betul kakak nak masuk form 6, kakak kena tahu form 6 ni kena banyak membaca, maknanya kakak kena banyak buat ulang kaji to get strong result. Barulah baru saya rasa lega. Sebab maknanya okey, aku dah tengok dah lagi jadi apa. Sebab sebelum ni memang terlupa dia sebab duk sibukkan menentukan abang dia dan macam-macam lagi kan. Jadi kita terjeda sekejap dengan dia tu. Macam itulah kalau pengalaman saya sendirilah dengan anak remaja ni. Sebab saya yang nombor 3 ni, anak saya yang nombor 3 ni dia ada dysleksia. Jadi bila anak saya yang nombor 3 ni dia dysleksia, kita dah nampak dah nak gearkan dia ke mana, maknanya ke kemahiran kan. Yang ni abang ni. Jadi macam itulah maknanya macam mana saya plan out diorang ni. InsyaAllah lah kalau mudah-mudahan mengikutlah flow tu. Okey, Puan Ernie, okey, sebab maksudnya dia selain daripada impian anak tu dan impian kita, capacity tu memainkan peranan. Capacity, kebolehan. Jadi saya bersyukur sebenarnya dengan ada anak 6 orang. Saya belajar banyak daripada anak-anak saya. Saya sebenarnya banyak belajar daripada anak-anak saya. Saya rasa macam okey, adalah hikmahnya ni beramai ni selain dengan cabaran dia, tapi sebenarnya belajar banyak perkara dia anak-anak ni. Okey, Puan Ernie walaupun ada 3 orang sebab anak dia masih kecil-kecil lagi, jadi mungkin cabaran dia lain sikit. Jadi Puan Ernie ada impian sendiri ke dekat anak? Ada. Dia macam ni, sekarang hari tu kita orang buat, saya ni jenis yang suka berbincang dengan anak sebab semua perjalanan kita lalu sama-sama, dari UK kita balik Malaysia, kita sesuaikan diri, so kita memang selalu kongsi lah. Jadi apa yang satu lagi dia orang ni jenis bukan sukalah, kita dah latih untuk bercerita kan, maksudnya suka kongsi. So last week dalam beberapa minggu
lepas lah rasanya tak silap kami buat bayangkan diri anda 10 tahun lagi kat mana. So kita pun berangan lah, actually itu berangan, tapi dia sebenarnya kita nak galakkan dia untuk ada hala tuju. Sebab mereka ni yelah masa kat UK boleh lah nak jadi footballer sebab footballer pula perempuan. Jadinya bila balik Malaysia kita lebih realistik lah, adakah itu kejayaan yang sesuai di Malaysia. Okay, lepas tu dia orang jawab balik, tak kisahlah as long as I do what I like kan. So kita pun serba salah lah, memang saya secara jujur berperang dengan emosi sendirilah. Tapi nak memangkah sangat pun tidak juga, kita beri jugalah galakan. So kami buat okay 10 tahun lagi imagine yourself where will you be kan, macam okay contohnya kakak ada di mana, abang ada di mana masa okay abang 12 tahun lagi, adik 15 tahun lagi, adik ada kat mana. Jadi imagine lah okay masa tu ibu pun umur 50 tu, ibu pun dah kaya lah kan orang. So just imagine sebenarnya berangan, tapi saya nak galakkan mereka ada cita-cita dan hala tuju. So okay contoh yang ni nak jadi paleontologist kan, dinosaur. So apa subjek-subjek yang dia sesuai, apa minat yang dia ni kita terus lorongkan. Macam dia memang kita nampak dari sekarang dia suka memasak pun, yelah yang lelaki. Dan dia suka memang suka membaca, suka research, suka betul-betul lah dengan dinosaur ni dari umur 5 tahun lagi. So saya tak nak dia lupa walaupun dekat Malaysia ke apa benda ke kat mana pun, sebab benda tu dah sebaca dengan diri dia dari kecil. Tak tahulah, mungkin sekolah menengah dia dah berubah. So kita pun dah tahulah nak lorongkan dia ke mana kalau betul-betul itu minat dia. Kita tengok jugalah kalau minat dinosaur nak jadi paleontologist, so kena subjek ni. So benda-benda tu mungkin di UK dia boleh pilih tak ada aliran kan, maksudnya seorang tu boleh ambil subjek yang account pun dia minat, nak jadi business person pun boleh, maksudnya dia boleh campur asalkan dia suka. Tapi kat Malaysia ni kita pun masih, sistem kita pun masih sekejap ada aliran, sekejap tak. Saya pun belum faham lagi saya sendiri pun. Jadi kita belajar je yang terbaik ikut yang kita minat dan kita buat betul-betul, itu je. Selalu maksudnya bila contoh sekarang PDPR, jangan beri alasan PDPR ke belajar dari rumah ke apa untuk kita tak buat sungguh-sungguh. Kerja sekolah masih siap, ikut cakap cikgu, belajar juga tambah lagi sendiri kat rumah. Baca buku, minat baca buku dinosaur, carry on baca buku dinosaur. Tapi kerja sekolah sains yang cikgu bagi tu mesti buat. So balance bagi saya, balance mesti sebab kita ni hidup dalam nak kata nak tu independent. Kalau kata memang totally homeschool tu insya-Allah mungkin boleh lah kan, maksudnya kita dah terus ikut acuan kita sendiri. Tapi sebab kita masih ikut sistem pendidikan government secara orang panggil sistem pendidikan di Malaysia, jadi kita ikut rentak di sini secara macam ni lah. Sebab dia ada jalan dia tertentu, ada cara tertentu. Jadi tapi macam mana pun kita minat mereka, tapi kita bagi guide sepanjang perjalanan. InsyaAllah selagi kita masih sihat, masih hidup lah maksudnya. Tapi benda ni bagi saya mesti dari kecil. Mesti dari kecil. Puan Izzat daripada pengalaman puan kan, umur berapa sebenarnya yang sesuai untuk kita dapat profil anak kita tu? Profil tu maksudnya dah nampak agak solid dia punya bakat, dia punya jalan. Kalau ikut pengalaman Puan Izzat lah, sebab Puan Izzat memang dalam bidang pendidikan kan. Selepas dia 13 tahun tu, dia dah start dah. Dia dah start akan jadi firm dengan apa yang dia minat, apa yang dia nak kan. Selepas 13, 14 tu. Kalau yang sebelum tu saya rasa dia masih lagi berubah-ubah, dia masih lagi ada perubahan kan. Saya suka sebenarnya dengan Puan ni share bezanya, maknanya macam pembelajaran, sistem pembelajaran di UK dengan kita kan. Sebab baru-baru ni saya ada mengikuti satu perkongsian lah oleh seorang pakar kan dalam pendidikan lah, Dr. Cikgu Jinggo kan. Dia kata ada satu dia punya slogan yang saya tertarik sangat bila dia kata macam ni. Kita jangan suruh anak kita hidupkan impian kita. Betul. Macam mungkin kita ada impian kita sendiri yang tergendala, jadi kita jangan paksa anak kita hidupkan impian kita untuk kita. Maknanya betul. Macam biar mereka gilap impian mereka sendiri. Sebab kalau daripada segi pengalaman Puan Min dan Ernie, saya pernah menghadap satu kes lah pelajar saya. Dia ibu bapa jurutera.
mak jurutera, ayah pun jurutera. Jadi mereka ni sebab mereka terpaksa bertugas di luar negara. Jadi anak ni tinggal dengan family lah, extended family kan. Jadi dia tinggal kat sini dan dia masuklah belajar di institusi kami. Saya perhatikan dari segi macam bertutur bahasa Inggeris, komunikasi dia memang hebat. Tapi dia tak datang kelas. Dia ada dalam kampus tapi dia tak datang kelas. Semua subjek, semua kelas dia tak datang kecuali English. So, saya mengajar English, kecuali English. Dia datang kelas English je. Bila saya pun macam, kenapa dia tak datang kelas lain dia ada masalah. Lepas tu lama-lama dengan kelas saya pun dia tak datang. Jadi, tapi saya perhati, ada satu hari tu saya nampak dia main music dengan band. Dan dia sangat happy. Bila dia main tu dia memang sangat happy lah. Dia jadi diri dia sendiri. Jadi saya pergi dekat dia, saya kata, saya nak jumpa awak malam ni. Dia kata, sebab kebetulan waktu tu kami ada pesta Kongo. Jadi saya kata, malam ni I want to see you. Lepas tu dia kata, kat mana? Dekat pesta Kongo. Cakap, I want to see you. Lepas tu jadi malam tu dia datang. Saya duduk dengan dia. Lepas tu saya tanya, what happened to you? Sebab you tak datang kelas ni. Semua kelas you tak datang. What happened to you? You apa masalah you? You ada kat asrama, apa saya tak pergi kelas? Dia jawab kat saya macam ni je. Saya tak pergi kelas sebab saya nak fail. Jadi saya tanya dia, kenapa you nak fail? Dia kata, ini adalah cara termudah untuk saya fail belajar dan parents saya tak boleh kata apa-apa. Sebab bila saya fail kerana kedatangan, maknanya saya boleh berhenti daripada belajar apa yang saya perlu belajar. Saya kata, why? What is the problem? Kenapa? Apa masalah you? Dia kata, saya tak nak jadi jurutera. Parents saya jurutera. Saya tak nak jadi jurutera. Saya nak jadi saya nak jadi musician. Dia kata, saya nak main muzik. Dia kata, puan tahu tak, dia kata, saya dah apply masuk jurusan muzik dekat UiTM. Saya dah dapat dah temuduga. Ini saya kata kat dia, kenapa saya kata kalau dah macam tu, cakap berhenti je lah buat apa yang you buat sekarang. You pergi je UiTM tu, dah you minat kat situ. Dia kata kalau lah my parents is as easy as you to convince. Dia kata saya dah pergi dah. Dia kata tapi sebab parents saya tak boleh macam tu. Dan saya ni berusaha lah, saya pergi bercakap dengan parents dia kan. Memang mula-mula tu memang tak nak lah sebab parents dia pun rationalkan kita lah. Parents dia kata mereka nak dia jadi jurutera tapi dia boleh main music as a part time. Tapi anak ini tidak begitu. Dia nak, maknanya dia nak, the passion is in music for full time. Dia bukan nak main part time. Dia tak minat. Dia tak minat engineering kan. Tapi itu ialah impian ibu bapa. Jadi saya nampak lah macam, bila kita ni paksa mereka hidupkan impian kita, sebenarnya kita rosakkan kebahagiaan mereka lah. Sebenarnya kita rosakkan passion mereka. Kita sebenarnya tak membina mereka menjadi somebody yang being themselves lah sebenarnya, tahu Amin dengan Erwin. Kesian lah macam kes tu memang saya takkan lupa sampai bila-bila lah sebab yang tu memang kita rasa macam kita nak deal kan benda tu. Kesiannya budak ni. Dan alhamdulillah lah akhirnya dia pergi. Saya tak tahu lah sama ada dengan restu ataupun tidak, tapi dia berhenti dan dia sambung lah belajar di UiTM macam tu. Ada lagi beberapa kes yang macam tu lah, yang lebih kurang sama macam tu, yang saya memang jadikan itu macam pengajaran untuk saya urus. Betul. Terima kasih kongsi Kak Izzat. Betul. Terima kasih kongsi sebab sebab bila cerita macam tu ternampak-nampak pula diri sendiri. Maksudnya kita nak jadi parent yang macam tu kan. Kan. Jadi insyaAllah kita ambil tibar. Terima kasih kongsi. Satu lagi macam kita kata tadi, zaman sekarang zaman mencabar of course, tapi dia buat benda yang dia happy. Sebenarnya ultimate kita kena sebagai parent ialah kita nak anak kita happy kan. Sebenarnya of course kita rasa macam yelah pergi kerja, ada pendapatan, nak cari duit, tapi mindset tu kita kenapa nak kerja, ada gaji. Maksud tak, terutamanya zaman sekarang pandemik, orang dah tak nampak macam graduan yang tak ada kerja. Contohnya dia mencabar, dia boleh jadi pelbagai. Saya rasa dia zaman dah berubah dan kita perlu lebih terbuka dengan keadaan anak-anak, keadaan zaman mereka sekarang ni. Macam itulah jadinya dia tidak stick pada satu benda. Saya kagum juga dengan Puan Min. Kalau tak silap saya anak Puan Min ada anak yang belajar bidang kemahiran rasa kan. Sebab macam ni saya bincang dengan dia. So dia buatlah keputusan dia pilih.
So ada 2 kemahiran yang dia pilih. Dia pilih tu satu early childhood, satu lagi yang cosmetology. Yang facial, skincare, semua tu kan. Jadi masa tu dia memang first choice cosmetology tu lah. Kemudian second baru dia letak early childhood, lepas tu yang lain tu lain-lain. Dia sendiri pilih. Dekat UPU pun dia isi yang sama. So bila saya tengok tu, okay, you dah pilih, baru saya guide. Saya kata, okay, sekarang tengok keadaan PKP. Saya kata, industri mana yang terkesan lebih? Saya kata kan. Jadi boleh tak pilih industri yang kurang terkesan, ataupun nanti lepas PKP kamu dah habis belajar, katalah dia ambil 2 tahun. Mulanya dia apply SKM sebab result dia bagus. Biasalah kan, orang tu kata okey ambil lah diploma kan, tapi dia agree tak apalah, saya kata itu your choice, tapi SKM tu dia nak ambil juga, dia kata okey fine kan, tak apa. Itu pilihan, saya kata okey je lah. Jadi bila dia buat keputusan macam tu, saya kata sebab you ada 2 ni, mana satu yang preferred. Jadi saya bagi pandangan saya dan dia pun tahu betul. Jadi hari tu memang dah hantar dia untuk program certificate yang memang 10 hari buat on on that basic pengurusan spa, dan kemudian bila dia daftar tu SKM tu dia memang ambil early childhood. Saya kata tak apa, tak apalah, saya sokong aja. Tapi sebenarnya saya kata ada tempat lain boleh pilih. Tapi biasalah anak-anak ni kan, dia adalah macam college community, dia ada macam marah kan, get marah kan, ada yang macam tu. Tapi bila dia buat pilihan macam tu, saya kata okey lah, tak apa, asalkan kursus tu dia dah nampak kat mana dia nak pergi, dia nak buat. Cuma itulah, saya kata zaman sekarang, saya sebut saya kata dengan kapasiti keluarga, the dynamic pilihan tu pun bergantung juga kepada rancangan kewangan keluarga. Yang itu saya memang berterus terang lah. So basically kita be open with the children. Jadi mereka ni faham, mereka faham. Jadi saya rasa is fair enough lah. Fair enough, sebab memang bagi tahu the family financial budget is for you up to this level. Selebihnya nanti you have to work on your own lah. Memang dah cakap awal-awal. Yang itu ada kaitan walaupun impian kita besar, impian anak tu besar, tapi saya nakkan dia faham realitinya. Semua tu ada cost, dan cost tu bukan untuk dia seorang. Betul. Semua, the whole family. Terutamanya kalau anak yang atas-atas ni. Atas-atas. Kalau dah bawah-bawah tu mungkin dia punya. Tapi rezeki anak-anak tu ni parents dah lebih senang. Betul. Dan lagi satu saya sendiri anak bongsu Bila saya masuk universiti, abang-abang kakak saya dah bekerja, jadi kita pun dapat duit poket dari abang. Macam tu, so dia lain sikit lah. Silakan Kak Izzat. Betul. Lagi satu apa yang Kak Izzat nak share lah. Kadang-kadang bila kita cakap macam ni kan, okey, kita kena dengar impian anak, kita jangan paksa anak untuk ikut impian kita. Mungkin ada parents yang tak setuju dengan kita punya pendapat ni. Betul. Provided that juga anak-anak ni bila kita beri mereka kebebasan untuk pilih bidang apa yang mereka suka, mereka kena usahalah untuk buktikan pada kita yang memang mereka committed dengan apa yang mereka janji mereka nak buat, dan mereka kena buktikan pada kita yang mereka akan excel dalam bidang yang diorang pilih tu. Bukan maknanya main-main, bukan maknanya suka-suka hati je nak buat tu, nak buat ni, tapi kita tak nampak apa hasilnya bila kita sebagai parents ni kita mengikut apa yang diorang nak. Tu kan, begitulah. Sebab kita ni hidup dalam komuniti yang masih lagi sebenarnya melihat akademik tu, sebenarnya macam melihat akademik, melihat kerja, bidang pekerjaan, melihat sumber keuangan, untuk memastikan yang seseorang tu berjaya dan menjamin. Jadi kita ni bila anak-anak ni dah diberi maknanya kelonggaran untuk pilih apa yang mereka suka, mereka kenalah berusaha sebaiknya lah, sehabis baiknya, dan membuktikan pada ibu bapa, pada mereka, orang-orang sekeliling yang percaya dengan pilihan mereka tu, bahawasanya pilihan mereka tu adalah
yang paling sesuai dan paling baik lah untuk dia, untuk mereka lah. Betul. Betul. Setuju dengan Kak Izzat sebab ini juga saya tekankan bila kita kata berkongsi dengan anak-anak emosi semua tu dari kecil, benda ni kita dah cakap dari awal. Kita dah bukan kata kita bina, mendidik ni bukan masa satu hari. Jadi kita bina minda yang maksudnya berdikari, tidak kita cuba bawa ke mana-mana kita pergilah, tak kira dalam bidang apa ke, jadi apa-apa pun sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, sebagai apa, kita cuba jadi orang yang tidak menyusahkan orang lain dan memberi manfaat pula. Jadi antaranya ialah bila kita contoh Allah bagi bakat anak remaja ni kan dia bijak kan, pandai melukis, pandai apa. So kena maksimalkan. Okey, daripada melukis ni boleh tak kita buat duit? Bukan kita mata duitan, tidak. Kita nak ajar dia supaya menjadi, saya tak tahu sebab saya seorang boleh nak kata minda bisnes kan. Jadi kita sikit-sikit nak jual, sikit-sikit nak jual, tak juga. tapi maksudnya mereka melihat dari segi orang sekeliling, contohnya ibu bapa ataupun saudara mara yang ini ada kelulusan tapi skillnya kurang contohnya. Jadi rezeki tu daripada Allah, tapi kita melihat orang macam ini lebih bukanlah berjaya tu bila kita kaya raya, tidak juga, tapi boleh dah dicampak ke mana pun dia boleh, macam tu. Sebab dia ada skill yang orang kata dengan apa yang ada dekat badan dia, dengan diri dia, bakat yang dia ada tu, dia boleh buat duit lah orang kata, kalau zaman sekarang bahasa mudahnya. Tapi saya nak tekankan bukan duit saja, tapi dia tidak, orang kata apa, Allah bagi ni rezeki. Jadi dia memaksimalkan sumber yang ada, bakat yang ada pada diri dia untuk memberi memanfaat pada orang lain, memanfaat pada diri dia dan memudahkan contohnya bila Kak Izzat kata dah bagi peluang, dah percaya, jadi buktikan. Betul, sebab contohnya bila kata minat bidang memasak, dah hantar kelas masaklah betul-betul, contohlah kan, itu benda-benda yang kita nak tengok dari minat nak main taekwondo, okey betul-betul nak main taekwondo, dah hantar kelas mahal tapi tak buat betul-betul, betul kan? Kita dah habis benda-benda macam ni kena di orang kata bincang, kena bagi dia orang clear dari awal. Tapi kalau bukan sebab kita kaya, tidaklah. Point ni, tapi kalau masa anak kita kecil, masa dia masih lagi di peringkat orang cakap primary level, sebenarnya kita kalau ada peluang kan, ada kapasiti, kita bagi je dia explore. Bagi je dia dulu explore. Maksudnya kita sebagai mak bapak kena belanja jugalah. Maksudnya explore je dulu. Jadi kita carilah yang dalam bajet kita, explore dulu. Jadi dia tahu benda tu dia boleh ke tak boleh. Macam ada anak saya 2 orang tu, sebab dia anak yang nombor 2 dan nombor 3. Sebenarnya anak saya sekolah Cina, semua sekolah Cina kecuali yang nombor 1 dengan nombor 6 lah. Jadi yang tengah-tengah tu 4 tu semua sekolah Cina. Jadi ada satu waktu tu dia pilih curriculum dia pilih aktiviti ni, main harmonika. So dua-dua masuk kelas yang sama. Saya dah cakap dah betul ke tak betul, sebab dia orang ni ada sejarah asma. Saya katakan nak tiup-tiup kan, tak cukup nafas kan, tapi tak apalah dia nak juga, okey masuk. Waktu tu bayarlah yang additional class dekat sekolah kan. Jadi dia within budget, so saya bagi. Tak sampai, maksudnya tak sampai 6 bulan, semua dua-dua dah nak berhenti. Okeylah, saya kata berhenti. Tapi lepas tu bila masuk sekolah menengah, yang seorang tu dia masuk school band. Main band ketuk. Saya tak faham lah budak-budak ni, saya tengok je lah. So dia main drum. Saya kata okeylah, tak apa, mungkin dia dah jumpa, dia dah tahu dia dah tak boleh breathing dia mungkin tak bagus. Dia pergi cuba. Jadi bagi saya, kalau di peringkat awal tu memang kita kena bagi explore. Kena bagi explore. Jadi kita punya kita punya impian tu mungkin tak sama dengan anak-anak, tapi di peringkat awal tu kena bagi juga dia explore. Sampai satu tahap yang saya tak pasti anak orang lain, tapi anak-anak saya macam puan cakap dah masuk tingkatan 3, baru saya nampaklah sikit profiling dia tu, jelas sikit. Okey, kekuatan dia kat mana baru boleh nampak. Masa awal-awal tu terpaksa bagi je dulu. Buatlah, okey, bagi dulu. Tapi within kita punya kapasiti lah. Tak adalah sampai nak hantar private classes tu, tak adalah. Itu yang saya buat. Macam saya sendiri pun, anak saya yang sulung ni, yang minat ikan ni, sebenarnya dia bermula dengan, dari dia kecil, dia suka haiwan. Macam zoo tu, kita memang selalu pergi sebab dia suka haiwan, dia suka ikan. Jadi mula-mula kita ingat macam, dia ni nak jadi doktor haiwan agaknya. Tapi bila dia makin besar, dia makin mengecil.
dia bukan semua haiwan, Dia dia zoom. lebih kepada ikan. Dia zoom dah kan. Jadi lama-lama kita nampak lah, oh okey betul lah, daripada itu adalah minat dia dari kecil, dia bawa sampai ke besar dan dia stay dengan ikan tu. Dan macam tadi lah kan, kalau yang kita, memang kita kata sebenarnya kalau anak-anak ni ikut apa yang mak ayah kita, kalau kita ikut apa mak ayah kita nak tu, kita akan dapat kelebihan lah sebab kita mengembirakan hati mak bapak kita. Betul. Tapi kita pun sebagai ibu bapa sebenarnya kita patut rasional jugalah. Kalau macam kita tengok anak kita memang tak ada bakat di situ, kenapa kita kena paksa dia buat juga benda tu kan. Kita dah nampak macam saya sendirilah. Saya dah tahu anak saya yang sulung tu memang akademik tidak akademik. Kenapa saya nak kena paksa dia buat akademik juga? Baiklah saya biar dia buat apa yang dia minat. Macam anak saya nombor 2 sebab mungkin dia perempuan, dia suka, dia akademik, dia lebih sikit. Jadi kita apakanlah dia, kita galakkanlah dia di akademik, di bidang akademik. Abang tu minat kemahiran, so biarlah dia buat kemahiran. So as parents pun kita kena rational lah, kena realistik lah juga, betul tak sebenarnya? Dia tak perlu kita paksa. Tapi kalau dengar cerita Puan Izzat kan, saya teringat arwah mak saya kan. Arwah mak saya, dia cakap dengan saya, oh kamu nak buat engineering tengok lah nanti lepas ni kalau kamu jadi cikgu, siap kamu, dia kata. Sebab dia orang memang nak kalau boleh anaknya jadi cikgu kan. Jadi kita kata kita ambil khusus lain. Jadi memang dia sebut, saya ingat sampai sekarang. Tapi itulah mak kan, maksudnya kriteria mak. Saya ingat lagi macam arwah mak saya, kakak sulung saya mula-mula dulu memang dia pilih untuk kerja, lepas form 6 dia pilih untuk kerja administration, maksudnya kerja office. Tapi lepas tu bila dia nak tukar, lepas walaupun dia dah ada anak, mak sanggup bela anak supaya kakak saya boleh pergi maktab. Itu arwah mak saya. Jadi saya nampak bahawa kita ni sebagai mak sebenarnya kadang-kadang bila kita nampak impian anak kita tu, kita sanggup nak sokong dia. Betul. Arwah mak saya ingat dia sanggup jagakan anak kakak saya waktu tu 2 orang sebab kecil lagi kan, nak sambung belajar pergi maktab, masa tu kakak muda, dan mak support dan bersetuju untuk jaga anak tu, dan kakak sambung belajar dan alhamdulillah lah kakak sekarang memang cikgu bila maksudnya itulah mak walaupun dia ada impian dia, tapi bila dia tengok macam mana anak dia tu, dia masih juga support. Saya yakin semua mak macam tu, saya yakin. Cuma yalah masa kita tak tahu, kita punya masa kita tak tahu. Betul. So Puan ni Puan Izzat Itulah. Tapi betul lah, memang kita kena apa orang panggil balance. Nak kata bagi bulat-bulat pada mereka pun tidak, sebab mereka ni anak kan, kita kata masih dalam proses, dalam didikan. Kita sendiri pun walaupun kita orang dewasa, tapi kita sendiri pun kena banyak give and take lah, maksudnya tidaklah diktator ke apa benda, sebab benda ni terutamanya macam ialah macam zaman kegawatan ni. Contoh saya ada baca, saya ada menonton satu perkongsian sebelum ni, kemana hala tuju lepas SPM. Adakah nak biar masuk universiti dan menanggung hutang kalau tak ada kerja, ataupun nak biar berniaga ke, maksudnya pekerjaan yang memang ada ni. Sebab kita pun tak nak benda-benda macam ni. Ekonomi dengan bajet, dengan banyak benda dia adalah saling berkait. Dia bukannya hanya ni. Kalau kata kita kaya pun jutawan pun, mungkin kita masa depan lah, maksudnya lebih kepada banyak benda lah. It's not just ourselves. Tapi kalau kita tengok di level tertiary sekarang ni, mereka galakkan student ni kan ada keusahawanan, entrepreneurial kan, ada skill tu. Walaupun you engineer, tapi you mesti boleh juga jadi engineer yang boleh memasarkan diri sendiri dan you boleh bekerja sendiri, bukan makan gaji. Saya kongsi sikit pengalaman saya. Mungkin pada awal-awal tadi saya terputus-putus kan. Okey, saya ni pelajar sekolah agama, ambil aliran sains. Jadi saya double dekat situ. At last masa SPM, yang cemerlang
senangnya kita ni lepas tu first time pula sekolah saya tu ambil bidang sains, macam sains teknikal. Memang minat lah nak jadi arkitek ni semua. Jadi saintis Muslim lah perangannya. Lepas tu jadi kita punya cita-cita kan sebab di faktor persekitaran. Jadi bila SPM tu result agama yang tinggi. Saya tak nak jadi ustazah, saya kata saya memang nak jadi saintis. So saya sanggup masuk prasekolah, tapi saya tak pasti masa tu cita-cita saya atau cita-cita cikgu sekeliling ke apa, tak pastilah. Tapi ambil juga prasains jatuh kan. Tapi syukurnya bila saya masuk di UiTM ni, satu bahasa Inggeris, saya memang minat bahasa Inggeris. Yang kedua dia ada macam Kak Izzat kata tadi, dia ada subjek usahawan kan. So memang A+ ekonomi. Saya bukan budak ekonomi, macam mana saya boleh dapat subjek ni yang ni. So masa tu kita sendiri pun dah berniaga kan, ambil jalan tar, jual tudung. Maksudnya memang is run in my blood kot. Lepas tu jadi bila kita keluar tu duduk kerja dalam lab, rasa tak boleh kerja dalam mesin semua. Saya nak kena bercakap dengan orang ni, saya kata tak nak kerja dalam mesin. So kerjalah masa kita dah final year tu, dah buat tuition semua, dah rasa macam seronok mengajar. Jadilah cikgu tadika. Masa tu boleh dikatakan ayah saya belajar tinggi cikgu tadika macam tu kan. Tapi I found my happiness lah kan, sebabnya lepas tu ranganlah macam-macam. Jadi dia tak dekat Allah lorongkan macam itu. Maksudnya bila kita pusing balik sekarang ni, bila cerita pada anak-anak, dan sekarang saya sendiri dah bidang keuangan katakan. So anak-anak ni dia melihat kita, dia melihat kita pun selalu kongsi pengalaman kita. Jadi dia melihat seronoknya bila kita selalu bercerita dengan anak-anak ni. Dia jadi kita lah guru yang memberi panduan. Bukanlah maksudnya suruh jadi macam kita, tak semestinya bila kita boleh orang anak pun boleh. Tapi mereka ni boleh jadi seronok lah, jadi macam ibu di rumah macam ni kerja. Tatah semua nanti jadi eja takaful, tak tahulah kan. Maksudnya mereka tu melihat kita sebagai role model. Saya pun seronok sebab boleh baca buku dengan anak. Macam maksudnya, tapi saya kata tak semudah ini. Saya kata tak semudah ini sebab kita pun tahu anak kita bukannya sebiji macam kita. Mereka ada kelebihan mereka sendiri. Jadi macam itulah nak ceritanya. Ini perjalanan kita yang 40 tahun, umur 40 tahun macam ini sampai sekarang ni. Mereka kita tak tahu lagi macam mana, tapi kita cuma boleh guide lah kita je lah dengan doa sepanjang jalan kan. Betul tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, saya rasa kita ada 3 minit lagi. Sekejap je kan. Jadi boleh kita simpulkan ataupun kata-kata penutup lah kot. Tak nak ambil masa lama-lama lah nanti malam hujung minggu ni. Dengan Kak Izzat dulu lah. Okay, kalau Kak Izzat sendiri macam itulah, maknanya apa yang Kak Izzat cakap awal tadi lah. Kita nak anak kita cemerlang, kalau boleh kita biar anak kita explore impian dia, bukan hidupkan impian kita. Dan ada satu lagi yang Kak Izzat tadi terlupa nak sentuh. Bagusnya sekarang ni sistem pendidikan kita, dia ada ujian psikometrik untuk anak-anak. Sebenarnya ibu bapa kita boleh tengok ujian psikometrik tu untuk tentukan ke mana hala tuju anak kita sebenarnya, ke mana lebihnya dia. Itulah. Itu daripada Kak Izzat lah hari ni. Betul. Terima kasih Kak Izzat. Puan Min ada? Saya rasa kita dah kita dah banyak dah share tadi kan. Jadi mungkin nanti kalau katalah kawan-kawan ada perkara-perkara lain yang kita rasa idea yang berbeza, mungkin kita boleh bawa juga supaya kita dapat lihat perspektif yang lain sikit lah. Betul. Boleh komen ataupun boleh message lah mana-mana antara kami. Dan terima kasih sekali lagi. Mungkin kalau saya sendiri pun akan tonton balik sebab awal tadi saya terputuskan. Jadi mana terlebih terkurang tu saya pun minta maaf semua. Dan insyaAllah terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi minggu depan. Alright, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.